Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibuna Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Terima kasih ucapkan kepada pengurusi majlis. Seterusnya yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pentadbiran dan pengurusan Masjid Nurul Saadah. Yang saya muliakan Tuan Imam, para muazzin, para pegawai masjid, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf supaya beradanya kita di dalam rumah Allah ketika ini, masa yang berlalu itu akan dicatat sebagai amal yang soleh. Yang kedua, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah, malam ini kita masih lagi bernafas. Malam ini kita masih lagi bernyawa. Malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk hidup. Alhamdulillah, Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita melangkah hadir ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah, mendirikan solat berjamaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Peluang yang kita dapat pada malam ini belum tentu kita dapat esok hari. Peluang yang kita dapat pada malam ini tidak mungkin berkekalan sehingga minggu hadapan, bulan hadapan, atau tibanya Ramadan akan datang. Maka ucaplah syukur kepada Allah. Allah bagi lagi peluang kepada kita. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, moga-moga kita ini sentiasa istiqamah dekat dengan rumah Allah dan sentiasa cintakan majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap daripada kita pasti akan bertemu dengan kematian. Andai kita melihat sejarah yang lalu, umat-umat yang terdahulu, para nabi dan para rasul, mereka juga pergi bertemu dengan Allah. Mereka juga disebut sebagai wafat, mereka juga disebut sebagai meninggal dunia. Mereka juga pernah melalui peristiwa yang dinamakan kematian. Setiap daripada kita pasti akan bertemu. Seperti mana yang Allah firman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan merasai mati.
Seperti mana kata Khalifah Umar Abdul Aziz, sesungguhnya kalian diciptakan untuk keabadian. Kalian akan berpindah daripada suatu tempat kepada suatu tempat melalui kematian. Kita manusia suatu ketika dulu pernah berada di dalam alam rahim ibu. Ketika mana kita menjadi janin, kemudian ditiupkan oleh Allah roh, ditentukan umur, ditentukan rezeki, ditentukan ajal, ditentukan kehidupan dan segalanya. Tinggallah kita di dalam rahim ibu lebih dan kurang 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan, berpindah daripada alam rahim kepada alam dunia yang fana ini. Ketika mana kita dilahirkan oleh ibu kita, ketika itu putih bersih, tidak ada sebarang dosa, tidak ada pertanggungjawaban tentang amal yang kita lakukan, bersih, putih. Lalu kita menjalani kehidupan, menjadi seorang bayi, meningkat pula menjadi kanak-kanak, kemudian meningkat menjadi remaja, meningkat usia dewasa. Hari ini orang panggil kita orang tua. Kita telah melalui kehidupan ini. Allah jadikan kita sebagai manusia yang dipertanggungjawabkan dengan berbagai hal untuk kita laksanakan. Tidak disia-siakan kejadian seorang manusia itu, melainkan ia diberi tanggungjawab. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa untuk memberi keampunan kepada mereka yang mahu bertaubat. Kita menjalani kehidupan, meningkat, berpindah, hari silih berganti, macam-macam dah kita lalui kehidupan ini. Susah, senang, pahit, manis, sedih, tawa, bahagia, sakit, sehat, miskin, kaya, semuanya kita pernah melaluinya sampaikan suatu masa nanti. Kita ini yang mana sejak dilahirkan itu melalui kehidupan seperti mana Allah sebut di dalam ayat Quran tadi. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat, untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik. Apabila disebut untuk menguji siapa yang lebih baik, adanya 2 malaikat yang sentiasa mengiringi kita, yang tidak pernah lupa untuk mencatat dan mencatat. Segalanya ditulis di dalam kitab catatan amal. Malam ni kita duduk dalam masjid, malaikat mencatat selama mana detik itu berlalu, masa itu bergerak, dicatat kebaikan di dalam kitab catatan amal kita. Sehingga bila? Sehingga datangnya, diutuskan, diperintahkan malakul maut untuk datang memisahkan roh dan jasad. Kita melalui kehidupan di dunia yang fana ini, segalanya dicatat, sudah pasti ada ganjaran dan balasan, dosa atau pahala. Apabila tibanya malakul maut, ketika itu kitab catatan amal yang sering dicatat ini mula ditutup dan diuji. Hari ini kita tidak tahu banyak mana dosa kita. Hari ini kita tidak tahu banyak mana pahala kita. Segala-galanya dirahsiakan daripada pandangan kita. Bila kita nak tahu? Bila saat kematian itu datang. Ketika mana ia datang, dalam keadaan sama ada baik ataupun buruk, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, pengakhiran kita bagaimana, ketika itulah kitab kita akan
ditutup. Lalu orang menguruskan jenazah kita. Orang uruskan jenazah kita, dibawa sampai ke tanah perkuburan, lalu diturunkan ke dalam liang, di kampus, lalu mereka pun pulang. Tinggallah kita seorang diri di dalam kubur yang dinamakan barzakh. Maka ketika itu berpindahnya kita lagi daripada alam dunia kepada alam seterusnya, yaitu alam barzakh. Sayyidina Uthman ibn Affan ketika mana berdiri, berada di tanah perkuburan, dia menangis teresak-esak sehingga basah janggutnya. Orang tanya, kenapa kamu menangis? Menangis teresak-esak sampai basah janggut. Apa jawab Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Aku pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur barzakh ini adalah permulaan alam akhirat. Sekiranya ketika mana kamu mendiami barzakh itu, kamu menikmati segala nikmat yang disediakan oleh Allah, menjadikan ia taman daripada taman syurga, maka ketahuilah perjalanan kamu selepas ini sudah pasti lebih mulia, lebih senang dan mudah. Tetapi andai kata barzakh yang kamu diami ini, kamu disiksa, diazab setiap hari, maka ketahuilah perjalanan kamu selepas ini sudah pastinya sukar, lebih mengazabkan dan lebih menyiksakan. Sebab barzakh adalah pintu gerbang perhitungan amal. Kita berpindah daripada satu alam kepada alam, dan akhirnya daripada alam dunia yang dipertanggungjawabkan kepada kita, yang dicatat segala-galanya di dalam kitab catatan amal, matinya kita masuk dalam alam barzakh. Ketika itu gerbang akhirat, permulaan alam akhirat, perhitungan amal. Tuan-tuan, berapa lama kita nak tinggal di dalam alam barzakh? Berapa lama? Sehingga bila kita akan mendiami alam barzakh? Kalau ikut jangka masa dunia, hari ini ada di antara kita yang umurnya mencapai 60 tahun dah. Ada kemungkinan kita mungkin ada di antara kita yang akan mencapai umur 80 tahun, 90 tahun. Kita rasa cukup lama dan panjang dah kita hidup atas dunia. Tapi apabila kita mendiami alam barzakh, kalau kita disiksa, diazab, kita dibiarkan di dalam alam barzakh, diazab, disiksa sampai bila? Sampai Sayyiduna Israfil meniupkan sangkakala yang pertama berlakunya peristiwa kiamat. Bila kiamat? Wallahu a'lam. Mungkin kita akan mendiami di dalam kubur, di dalam barzakh melebihi umur kita hidup atas dunia. 60 tahun hidup atas dunia lawan Quran, 60 tahun hidup atas dunia lawan hadis, 60 tahun hidup atas dunia hina Nabi, hina sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, sunnah Nabi, hina. 60 tahun sombong hidup atas dunia, 60 tahun kerja dunia, lupa akhirat. Akhirnya mendiami di dalam alam barzakh, diazab, disiksa, mungkin saja melebihi umur kita hidup atas dunia. Berbaloi ke tidak? Allahu Akbar. Bila mana ditiupkan sangkakala yang pertama oleh Sayyiduna Israfil, ketika itu segala-galanya musnah belaka. Siapa yang tinggal? Allah Al-Qahhar sahaja yang akan kekal. Ketika itu Allah menggulung sekalian alam ini untuk ditukarkan, dihamparkan menjadi suatu tempat yang dinamakan sebagai mahsyar. Ni bumi yang kita diami, alam yang kita tahu ini, alam semesta ini digulung Allah seperti mana gulungan kertas, lalu dihamparkan
masa yang diambil 40 tahun ibarat sekedip mata saja. Ketika itu seluruh penghuni barzakh, semua mereka yang telah binasa, direhatkan sebentar, lalu ditiupkan sangkakala yang kedua oleh Sayyiduna Israfil alaihi salam. Bangkitlah kita daripada tempat kita dikebumikan. Ketika mana kita dibangkitkan di tempat kita dikebumikan untuk bergerak ke bumi mahsyar, suatu tempat yang akan dihimpunkan seluruh penciptaan yang pernah hidup atas muka dunia. Daripada sejak Nabi Adam, manusia yang hidup daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah manusia yang terakhir akan dikumpulkan. Begitu juga dengan binatang, haiwan, jin, syaitan, iblis, para malaikat dan sebagainya, semuanya memenuhi ruang-ruang, sehingga kan Nabi menyebut kita hanya mampu meletakkan 2 tapak kaki sahaja. Betapa sendaknya bumi mahsyar. Bayangkan seluruh penciptaan termasuk binatang. Hari ini kalau kita jumpa satu sarang semut kat pantai, kat tepi kan, satu sarang semut, agak-agak satu sarang semut tu ada berapa juta ekor semut dalamnya. Baru hari ini di suatu tempat, bayangkan semut yang pernah hidup di atas muka dunia, semuanya akan bergerak ke bumi mahsyar. Begitu juga dengan binatang yang besar-besar, yang buas dan ganas, semuanya akan bergerak ke bumi mahsyar. Bangkitnya kita itu daripada tempat dibangunkan, dibangkitkan, dikebumikan kita itu nak bergerak juga mengambil masa yang lama. Sebab Nabi sebut ada 3 golongan yang akan bergerak ke bumi mahsyar. Itu tak payah ulas, takut nanti jadi 3 jam. Jadi kita sepintas lalu saja. Maka nak bergerak ke bumi mahsyar itu juga mengambil masa yang lama. Setelah sampai di bumi mahsyar, tidak diperlakukan, tidak dimulakan hisab, dibiarkan saja manusia ini 50,000 tahun. 50,000 tahun, biar macam tu je. Tuan-tuan, bayangkan keadaan kita ketika mana berdiri di bumi mahsyar, bertelanjang, tidak berkhatam, tidak beralas kaki, menanti dan menunggu untuk dipanggil seorang demi seorang. 50,000 tahun. Mampukah kita menunggu dan menanti dalam keadaan yang bagaimana? Panas yang bagaimana? Sehingga kan Nabi sebut, ketika itu ada sekumpulan manusia yang tidak sanggup menanti dan menunggu, mengambil keputusan untuk terjun di dalam api neraka. Moga-moga kita bukan tergolong daripada golongan tersebut. Kemudian panjang cerita dia, bagaimana kita ini akan bergerak daripada seorang Nabi kepada seorang Nabi, dan akhirnya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat yang paling agung, syafaatul uzma. Ketika itu Allah memperkenankan, Allah mengabulkan permintaan kekasihnya, lalu dimulakan hisab. Beruntungnya kita sebab menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang pertama yang akan dimulakan hisab. Umat-umat yang lain dikemudiankan. Betapa cemburunya mereka kepada kita. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang nombor berapa gilirannya? Sebab apa tuan-tuan? Setiap manusia, setiap hamba Allah ini yang dipanggil seorang demi seorang, maka ketika itu akan dibuka buku catatan amalnya kembali. Apabila dibuka buku catatan amal itu, segala-galanya akan diperincikan, akan dihisab, diperhitung. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Andai kata kita hidup atas dunia 60 tahun, maka 60 tahunlah kita dihisab. Malam ni
Agak-agak berapa jumlah kita kehadiran? Kita ambil purata 60 tahun, 60 tahun, 60 tahun, 60 tahun, 60 tahun. Kita saja sudah makan ribuan tahun. Kita saja. Sebab apa? Ketika mana buku catatan amal itu dibuka, Allah bertanya kepada hamba-Nya, wahai abdi, ya abdi, wahai hambaku, cuba semak buku catatan amal kamu. Yang mana buku itu mengandungi 90 lembar muka surat. Satu lembar, satu muka surat, apabila ia dibuka, sejauh mata memandang, segala-galanya tertulis dan tercatat di dalamnya. Lalu Allah perintahkan, semak semula buku catatan amal kamu. Adakah perkara kebaikan yang tersembunyi? Kamu dulu atas dunia buat baik, malaikat lupa tulis. Cek tengok. Kemudian Allah kata lagi, ya abdi, wahai hambaku, cuba semak kembali, ada tak kamu ini dikhianati? Tak buat jahat pun, malaikat kata ditulis. Akhirnya kita semak semuanya benar belaka, tidak tertinggal satu. Akhirnya Allah bertanya, ya abdi, ni hang dah semak semua kan? Betul belaka kan? Ada tak apa-apa alasan nak bagi? Allah Maha Adil. Allah kata, ni semua yang tercatat di dalam kitab ini, ada tak apa-apa alasan yang kamu nak bagi? Ni tak sembahyang subuh ni, berapa banyak kali ni, nak bagi alasan apa ni? Lah, ni tak pernah puasa, zakat tak pernah bagi, ni nak bagi alasan apa ni? Tak pernah main ngaji, kuliah agama tak pernah main, kuliah berkitab tak pernah main, ni nak bagi alasan apa? Kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Dia tak kata pun menuntut ilmu ni untuk anak-anak yang pergi sekolah saja. Ni nak bagi alasan apa ni? Ni awak tak tutup aurat ni pasal apa? Tutup sekerat, hak lain terdedah, ternampak bentuk tubuh. Ni nak bagi alasan apa ni? Allah, pakai hak yang labu-labu tak comel lah, tak seksi lah, orang tak pandang, ya Allah. Ni hari ni kita banyak sungguh alasan kita nak bagi. Kita banyak alasan nak bagi ni hari ni, ketika mana kita hidup. Alasan terlalu banyak, kita memberikan pertikaian untuk menyelamatkan diri, mencari ruang untuk melepaskan diri. Ketika mana berhadapan dengan Allah, mampukah kita menjawab? Ataupun mampukah kita untuk mengangkat kepala di hadapan Allah? Ini semua akan kita alami suatu masa. Sebab sifat seorang Muslim wajib beriman kepada hari akhirat. Di dalamnya hari akhirat itu terkandung segala-galanya. Permulaannya di mana? Permulaannya pada kematian. Percayanya ada hari akhirat, hari kiamat, berlakunya kiamat, kebangkitan mahsyar, perhitungan mahsyar, mizan. Sebab itu tuan-tuan, selesai perhitungan itu, ketika itu tuan-tuan, kita yang membelek buku catatan amal kita. Andai kata segalanya tertulis di dalam kitab itu kebaikan belaka, 80% kebaikan, hanya 20% sahaja keburukan, maka ketika itu kita masih lagi mempunyai peluang untuk melangkah ke dalam syurga. Maka bergembiralah wahai kamu manusia yang selama ini bersusah payah di atas dunia mencari bekal sebanyak-banyaknya, mendapat kitab daripada tangan kanan. Bergembira. Penat usaha lelah di atas dunia, ketika itu terbalas kehidupan di akhirat. Namun
andai kata kita buka buku catatan amal kita, segala yang tertulis semuanya keburukan. Buka buku catatan amal, semuanya keburukan belaka. Fitnah orang, hasad dengki orang, kutuk orang, caci orang, ganggu kehidupan orang, tipu orang. Semua keburukan kita buat, kita lakukan. Ketika mana menerima kitab catatan amal ini, apa kata kita? Celaka. Ya wailatana, celakalah kami. Itu ayat Quran, bukan ayat saya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kami. Ni kitab apa ni? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan, tidak tertinggal satu benda yang kecil pun. Wala kabiratan, dan yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya dihitung dan dihisab. Yang kecil itu apa? Senyum ke orang. Yang kecil itu senyum. Kita senyum ke orang, orang tak hisab, orang tak kenal pun duk senyum-senyum renyih apa. Hak tu pun malaikat tulis. Jangan buat pasal. Segala-gala dosa akan dicatat. Dosa terdetik di hati dia pun, kata orang, hati dia pun Allah dengar. Malaikat tahu, dicatat. Dosa hati, dosa mulut, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Semua yang dosa ini akan dicatat dan dibuka semula di mahsyar. Ketika itu tuan-tuan, apa lagi penyesalan kita? Akhirnya selesai di mizan, bergeraklah kita melalui sirat. Saya ringkaskan. Ketika mana melalui titian sirat, kita akan melaluinya. Jangka masanya mungkin menjangkau ribuan tahun, ratusan atau ribuan tahun. Sebab kita bukanlah orang soleh belaka. Kita bukan kalangan para nabi dan para rasul, bukan di kalangan para sahabat yang akan melintasinya sepantas kilat. Lalu berjalan kita, kemudian tersungkur jatuh, kemudian mengesot, merangkak, menerak, duduk, bangkit pula, jalan pula, jatuh, duduk, nerak, rangkak, bangkit, duduk, diri, jalan pula. Sampailah akhirnya, andai kata diizinkan oleh Allah dengan redha dan rahmat Allah, menjejakkan kaki ke dalam syurga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tinggallah kamu di dalam syurga sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila Ustaz? Cuba apa? Bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Cuba bilang nombor tu 0, 1, 2, 3 sampai habis. Kita tunggu pun tak apa. Tak ada nombor hujung. Yaumil akhir, hari akhirat, tidak ada penghujung lah. Tinggallah kamu di dalam syurga. Tidak akan tua, selamanya muda. Tidak akan sakit, selamanya sihat. Tidak akan miskin, selamanya kaya. Semuanya ketika itu menikmati segala apa yang telah Allah janjikan, kerana Allah tidak pernah memungkiri janji. Namun andai kata perjalanan kita di sirat terjatuh ke dalam lubang api neraka, tergelincir jatuh, lalu jatuh ke dalam lubang-lubang api neraka, diazab, diseksa sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila? Selagi mana kamu tidak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapat syafaat daripada orang-orang soleh, dan tidak mendapat syafaat
dalam api neraka, diazab, disiksa jutaan bilion tahun. Nak tunggu sampai dikeluarkan. Tuan-tuan, itu semuanya pengakhiran, menunjukkan bahawa perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita sebagai seorang manusia masih jauh. Bilakah ia akan bermula? Perjalanan sebenar akan bermula apabila datangnya malakul maut. Hari ini belum dikira sebagai perjalanan yang sebenar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apabila malakul maut itu datang, ni kita nak cerita tentang mati, yang setiap daripada kita akan bertemu, tidak terkecuali seorang. Bila? Wallahu a'lam. Tarikhnya bila ni? Ada siapa-siapa kat sini yang tahu bila dia mati? Tarikhnya bila, pukul berapa, dekat mana, macam mana? 4 benda ni dirahsiakan oleh Allah kepada kita. Sebab Allah sayang. Bukti kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati, kita masih mampu untuk makan. Kita tak tahu bila nak mati, balik sagi kita masih lagi boleh tengok TV. Sagi balik kita masih mampu untuk tidur. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kalaulah kita tahu nak mati, balik-balik sagi, tengok-tengok dalam handphone, malaikat maut hantar WhatsApp. Haji, ni pagi esok lepas subuh saya nak main. Standby lah. Lepas subuh cun-cun, dia kata. Kira malam ni last lah. Agak-agak, tuan-tuan. Malam ni dia boleh makan lah. Dia boleh tidur kah? Dia boleh buka TV kah? Dia boleh menawak kah? Jangan-jangan, tuan-tuan, dia akan bersendirian. Ambil wudu, berdiri di atas sejadah, melakukan solat sebanyak mungkin, kemudian mohon ampun dan bertaubat kepada Allah sepenuh hati dan jiwanya, hingga mengalirkan air mata, sebab dia tahu malam ni malam yang terakhir. Tu baru mukadimah bunyi dah. Biasa ceramah saya bab mati 3 jam. Sungguh, tuan-tuan, saya bukan bohong. Memang sungguh. Sebab bab mati ni panjang. Tadi baru mukadimah. Apa saya buat nota 1 tak tentu lagi pun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, andai kata kita tahu kita nak mati, tuan-tuan, bagaimana keadaan kita ketika mana kita mendirikan solat maghrib sebentar tadi? Sagi dia batal wudu, dia keluar nak pergi ambil wudu, tergelincir jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kata la ilaha illallah. Tadi dia duduk sebelah aku, semayang dengan aku. Rupanya maghrib tadi yang terakhir, dia tak sempat isyak. Orang akan berkata-kata. Tapi kematian yang baik, di masjid tengah ambil wudu, baru lepas duduk dalam majlis ilmu, dalam keadaan nak tunaikan solat fardu, pengakhiran dia cukup cantik dan baik. Tetapi, tuan-tuan, dia tak tahu pun bahawa maghrib tadi yang terakhir bagi dia. Bagaimana kita solat maghrib ketika tadi kita berdiri? Adakah kita merasai bahawa yang sedang kita hadap itu adalah Allah? Kalau kita tahu inilah solat maghrib yang terakhir, bagaimana keadaan kita ketika mana kita bangun tadi? Selesai solat pagi salam, kita tidak akan sombong untuk bangun keluar daripada rumah Allah. Kita akan duduk sebentar, beristighfar kepada Allah, walaupun 3 kali main-main. 3 kali je pun istighfar, tu pun tak bersungguh-sungguh. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita semua tak ada dosa. Kita semua dalam ni pahala belaka. Sebab tu kita tak istighfar kepada Allah. Allahu Akbar.
Macam orang kaya. Orang kaya, kalau dalam poket dia ada cek 1 juta, tuan-tuan, dia jalan macam mana? Ngingkam. Jalan ngingkam, nyengit dada ni atas. Pasal 1 juta dalam poket, aku nak apa pun kau boleh beli. Dengan ustaz-ustaz aku boleh beli. 1 juta, aku nak apa aku boleh beli. Tapi bayangkan, orang yang dalam poket memang tak ada duit sekupang pun. 2-3 hari dah tak makan. Dahaga yang amat sangat ni, tiba-tiba tengok ada orang tak makan dekat warung ataupun restoran, dia pi nak minta. Macam mana keadaan yang dia minta? Tuan, saya 3 hari dah tak makan ni, lapar sungguh. Dahaga yang amat sangat. RM1 pun jadilah tuan. Tuan tak mau bagi RM1 pun tak apa. Tuan bagi air segelas kat saya. Ada ice cube, ada air batu tu. Saya dahaga. Tolong tuan. Dia akan minta macam mana? Kita ada banyak pahala. Sebab tu kita minta halal-halal. Tangan macam ni, tuk engkau, korek hidung, janggut. Tapi andai kata kita merasa kita banyak dosa, bagaimana kita minta dengan Allah ketika berdoa? Tangan yang diangkat tinggi, kepala yang direndahkan. Mohon kepada Allah. Sebab yang kita minta bukan untuk orang lain, untuk kita. Minta hebat belaka. Minta syurga, minta baik, mati baik, minta dipermudahkan kehidupan dunia dan akhirat, jauh dari api neraka. Minta semua hak tinggi-tinggi bukan koman. Tapi bagaimana kita minta, tuan-tuan? Dosa kita yang terlalu banyak. Dosa zaman kita muda-muda dulu. Saya tak kenal, tuan-tuan. Tuan-tuan saja yang kenal diri, tuan-tuan. Jawablah dalam hati masing-masing. Dosa kita masa muda dulu, adakah sudah terampun ataupun tidak oleh Allah? Dosa kita zaman muda-muda, tinggal sembahyang, kita tinggal puasa, seluar Yankee, ada drama depan naik Vespa, di taman bunga, berpegangan tangan, menyanyi lagu Hindustan. Takkan lupa kot zaman Pok Yeye dulu. Ni zaman muda-muda dulu, tuan-tuan. Sudah terampunkah dosa kita? Hari ni punya dosa banyak mana? Daripada bangkit tidur sampai lah ni, kalau kita senaraikan dosa kita, bolehkah? Sudahkah terampun dengan 3 istighfar tadi? Hak dulu tak ampun lagi. Hari ni punya dosa pun belum terampun lagi. Esok kita cari dosa baru. Kita himpun banyak-banyak. Kita himpun banyak-banyak. Dan akhirnya, bila datang malaikat maut, barulah ketika itu terkejut. Ketika mana kita ini menghadapi sakaratul maut. Ketika itu, apa kata Nabi? Kematian bagi setiap Muslim itu adalah kafarah kepada dosa dia. Dosa yang kita kumpul banyak-banyak, tak pernah nak istighfar, tak pernah nak bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, maka dosa itu dikumpul sebanyak mungkin. Lalu untuk dikafarahkan dosa kita, ketika mana saat kematian, dipersulitkan kematian kita kelak. Nabi sebut kematian setiap mukmin itu adalah kafarah dosa ni. Dosa kita banyak mana, kemudian kita kumpul, malaikat datang untuk ambil nyawa. Betapa Allah kasih dan sayang kepada setiap Muslim, hendak dihapuskan dosa-dosanya supaya bergerak nanti, bergerak pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan yang dirahmati. Lalu Allah persulitkan kematian kita. Sanggupkah kita bertemu dengan sakarah itu dalam keadaan yang terlalu sukar dan sulit? Sakaratul maut ini bukan lagi kematian, tapi hampir-hampir dengan kematian. Kita pernah melihat orang yang terlantar di atas katil. Orang yang terlantar di atas katil mungkin makan masa bulan
bulan, tahun. Makan nak kena suap, berak nak kena cuci. Dia tak mampu nak urus diri dia sendiri. Ketika itu kadang-kadang terlafaz di mulut, mati kan senang, sebab dia rasa diri dia ni menyusahkan anak-anak. Tahukah ketika itu sedang ia terlantar itu, Allah sedang menurunkan rahmat untuk menghapus dosa-dosa dia. Mahukah kita mati dalam keadaan sedemikian rupa? Mahukah kita esok ni nak mati dalam keadaan macam tu? Kita impikan kematian yang bagaimana? Kalau ditanya seorang demi seorang, Ustaz, saya nak mati dekat Mekah, saya nak mati dekat Madinah, saya nak mati malam Jumaat, saya nak mati muda. Itu impian kita, itu doa kita. Tetapi kita tak pernah berusaha pun untuk mengejar, untuk mencari apa yang telah kita hajat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kematian ini cukup sukar dan sakit. Bayangkan sebelum mati kita diazab, disiksa. Tu terlantar macam tu, tuan-tuan. Sehingga mana apabila malaikat maut itu datang dalam dua keadaan. Malaikat akan datang dalam dua keadaan. Sama ada kematian yang baik ataupun kematian yang buruk. Andai kata kematian yang baik, malakul maut itu datang dalam keadaan yang berseri-seri, ibarat sinaran matahari yang bercahaya-cahaya. Maka ketika itu, andai kata kitalah orangnya, bila malaikat itu datang, kita melihat dalam keadaan yang berseri-seri dengan rombongan-rombongan malaikat rahmat. Sejauh mata memandang, mereka akan berdiri di kiri dan kanan kita. Ni malaikat duduk kiri dan kanan berdiri. Sejauh mata memandang sampai di atas. Dia tak duduk macam kita kan, buat pusing, buat bulat, duduk dekat dinding. Malaikat bukan macam tu, dia disiplin. Sebab tu dia berdiri tegak, bersaf di antara mereka, di kiri dan kanan, berpandangan di antara satu sama lain sejauh mata memandang. Macam ada pengalamannya, tuan-tuan. Semua kita tak ada pengalaman. Tetapi apakah rujukan kita? Al-Quran dan hadis. Nabi SAW cerita banyak dah di dalam hadis. Allah ceritakan banyak dah di dalam Al-Quran. Untuk kita ini ambil pengajaran, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kematian. Kalau ketika itu malaikat mau datang dalam keadaan sedemikian rupa, beruntunglah kita, petanda awal kematian yang baik. Tapi kalau malaikat tu main dalam keadaan wajah yang kehitaman, mata kebiruan, mulut itu suaranya bak halilintar, datang bersama dengan rombongan malaikat azab, apakah kita akan lakukan? Terkejut bewok? Nak menyesat? Nak patah balik? Nak menangis? Tak ada lah. Semuanya itu sudah tertutup. Apa tanda-tanda nak mati ni, tuan-tuan? Tanda nak mati ni apa? Ada pada kita belaka pada malam. Kita ada dalam masjid ni, semuanya ada tanda kematian. Duduk perhati seorang-seorang. Ilmu taklah tinggi sangat, tapi bolehlah kan? Tengok tu bolehlah, tahu lah. Semua nak kan? Apa dia tanda tu, tuan-tuan? Hidup. Semua yang duduk dalam ni hidup. Bila hidup, mesti mati. Bila hidup, mesti mati. Walaupun seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibu dia, umur dia baru sejam, dia sudah terdedah dengan risiko kematian. Apalagi tanda, tuan-tuan? Tandanya ialah usia yang meningkat. Usia kita makin hari makin meningkat. Baru lepas sambut birthday, ada yang nak sambut birthday, usia tu masih lama, makin meningkat. Jam yang berputar, hari yang silih berganti,
Umur itu mendekatkan kita dengan kematian. Semua orang usia dia sentiasa meningkat. Yang ketiga, uban di kepala. Lah ni bukan uban yang kat kepala. Misai ada uban, janggut ada uban, bulu hidung pun ada uban, bulu telinga pun ada uban. Tu, uban itu adalah peringatan kematian. Lagi apa? Mata tak berapa nak nampak. Mata tak berapa nak nampak. Dulu bolehlah beli Quran kecil buah dalam poket tu, pergi mana-mana boleh baca. Lah ni kalau ambil Quran tu dia kena beli Al-Quran dulu tu, baru nampak clear. Mata tak berapa nak nampak dah. Telinga tak berapa nak dengar. Nak kena cakap kuat-kuat baru boleh. Itu semua adalah peringatan kematian yang disebut oleh Malakul Maut sebagai jawapan kepada para nabi yang diberi keizinan untuk bertanya kepada malaikat maut. Antaranya Nabi Daud alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini antara nabi-nabi dan rasul yang diberi keizinan oleh Allah. Mereka bertanya kepada malaikat, wahai malaikat maut, sebelum hang mai cabut nyawa manusia ni, ada tak apa-apa peringatan yang kamu kirim untuk manusia, untuk mereka? Malaikat maut kata ada. Aku hantar satu. Hak yang kita sebut tadi lah. Kalaulah peringatan itu tidak lagi mereka peduli, berpaling daripada mengingati, kemudian aku, kata malaikat maut, aku adalah peringatan yang terakhir kepada mereka dan tidak ada lagi peringatan selepas ini. Bila aku mat, aku nanti bagi tahu, kata bukan aku bagi tahu lah kau. Aku hantar dekat macam-macam petanda sebagai peringatan. Kamu tetap berpaling. Hari ni aku mat, lepas ni tak ada peringatan dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semua tu ada pada kita belaka. Alhamdulillah, umur kita yang masih meningkat. Ada yang dah capai 60, 70. Ini semua Allah bagi peluang kepada kita. Kalau kita ni orang yang baik, umur 60 ni, tapi saya percaya bawah ni, dalam ni semua bawah 60. Sebab muda-muda lagi belakang. Kan? 60 tahun, kalaulah dia seorang yang baik, Allah panjangkan umur dia supaya dia ini boleh menambah sebanyak mungkin amal bekalan dan menjadi manfaat untuk orang lain. Tapi kalau dia ni umur 60, kita tahu dia memang jahat, dia memang naughty lah, Hawa lah panggil. Awak lihat sangat umur dia ni nak mati. Tak mati lagi, hidup lagi, menyusahkan orang. Itu tandanya Allah bagi peluang kepada dia untuk bertaubat. Sebab apa, tuan-tuan? Bila malaikat mai, kitab itu ditutup rapat dan dikunci. Tak ada peluang dah. Peluang tu bila? Nak semayang lah, nak buat baik lah, nak mengaji, nak zikir, nak baca Quran, nak berbuat baik, sedekah dan sebagainya, perkara yang soleh, perkara yang baik-baik. Inilah masanya untuk kita lakukan. Bila kita ini didatangi oleh Malakul Maut, ketika itu musibah yang paling besar, tertutupnya peluang selama-lamanya. Tak ada lah. Allah bagi peluang kat kita ni. Allah sedang memberi peluang kepada kita. Takkan esok ni bila tutup nak kita, baru kita merayu nak minta peluang untuk semayang, nak minta peluang untuk sedekah, untuk baca Quran. Tahukah tuan-tuan, apabila kita melalui tanah perkuburan, kita pernah lihat tanah perkuburan, kita pernah berada di tanah perkuburan,
Pokoknya yang tinggi, puluhan tahun, rendang-rendang belaka, teduh tanah kubur. Ada bunga melok, ada bunga kemboja. Burung-burung terbang-terbang, cik-cuk, menyanyi-nyanyi. Macam duduk dalam taman, sunyi, tenang, damai. Tapi apa yang sedang berlaku di bawahnya? Apa yang sedang berlaku di bawahnya? Apakah rayuan orang-orang yang sedang berada di dalam alam barzakh? Allahu Akbar. Mereka meminta kembali kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Kembalikanlah kami ke atas dunia untuk kami lakukan amal-amal yang saleh. Sesungguhnya kami yakin. Selain daripada itu, apa kata lagi orang-orang yang berada di dalam barzakh? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akunna minas salihin. Apa kata Tuhanku? Mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku yang membolehkan aku bersedekah dan termasuk dengan orang-orang yang soleh? Kebanyakan rayuan orang yang berada di dalam barzakh minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan sedekah. Melakukan sedekah, bukan nak pergi sembahyang dulu, nak sedekah dulu. Betapa hebatnya sedekah. Itu antara rayuan yang mana peluang itu ada pada kita pada malam ini. Kita ada peluang untuk melakukan amal, dan peluang yang kita ada ini entah bila akan tamat, akan expired. Wallahu alam. Mungkin malam ni, mungkin esok pagi. Ada siapa-siapa berani jamin, Ustaz, esok pagi saya mesti ada dekat sini sembahyang subuh. Memanglah, sama ada hang memang berdiri sembahyang subuh ataupun hang duduk depan, imam duduk belakang. Tak ada siapa yang boleh menjamin bahawa kita akan hidup sampai esok pagi. Belum tentu kita akan hidup. Ni peluang masih ada, umur masih ada. Maka ketika inilah, wahai saudara-saudara, inilah masanya untuk kita kembali kepada Allah dan Rasul. Mulakan dengan istighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak yang boleh. Nabi SAW sehari satu malam, ada riwayat kata 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Nabi tiap-tiap malam sampai bengkak kaki, bengkak mata, sembahyang, sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah sehingga kan mengalir air mata. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, yang kamu susah payah ni pasal apa? Bengkak kaki, bengkak mata. Kamu kan ahli syurga, kamu tidak ada dosa. Jamin dah syurga untuk kamu, ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Tuan-tuan, Nabi nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Rumah Nabi agak-agak sak mana, tuan-tuan? Nabi makan apa hari-hari? Nabi naik kereta apa? Dalam bank Nabi ada banyak mana duit? Nabi pakai baju brand apa? Handphone besar mana? Ni Nabi nak jadi orang bersyukur. Kita yang ada segala-galanya dalam kehidupan, kita lupa untuk bersyukur. Untuk bersyukur kepada Allah, kita tak mau, kita sombong dengan Allah. Sombong. Kita hari ini sombong dengan Allah. Kita berpaling daripada apa yang Allah perintah dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat peringatan, ayat seruan, ayat rayuan,
ayat ugutan dalam Al-Quran, kita buat endah tak endah je pun. Bila tabung lalu, kita bos RM1, tu pun dah niat nak dapat syurga. Ingat syurga Pak Menakan kita punya. Ni tabung lalu, syurga bos RM1. Tidak adil lah bagi kita andai dibandingkan dengan para sahabat. Mereka korbankan segala, seluruh harta mereka untuk Islam, harta nyawa sekalipun, jual beli dengan Allah, untuk syurga Allah, untuk pandangan Allah. Kita hari ni bos RM1 nak syurga dah. Allahu Akbar, syurga itu mahal tuan. Maka segala-galanya akan terbalas, sebab adanya ganjaran dan balasan, dosa dan pahala. Ketika mana saat kita mati, mati itu sakit. Sebagai penutup, insya-Allah, siri pertama. Next kita buat siri yang kedua. Panjang cerita bab mati. Kematian ini sakit. Sakit macam mana Ustaz? Betul kan sakit? Kami duk tengok orang mati senang ya bro. Huha padam. Tak ada dia kata pun sakit. Alhamdulillah sakit. Tolonglah oi sakit. Dia tak kata apa? Sakit main kat mana? Murung bah. Kita pernah ada anak kecil. Anak kecil kita hak buah nakal. Lari kedemuk, jatuh tangkap batu. Sakit kepala, mungkin berdarah ke apa-apa. Dia menangis ni sampai tak keluar suara. Dia menangis sampai orang kita kata terslok. Sampai muka yang ada, memek muka yang ada, suara tak keluar dah. Kena tepuk belakang dia, kena sebut nama dia, panggil dia. Takut dia mati padam waktu tu. Itu contoh nak bagi tahu sakitnya dia ketika tu, nak bagi tahu raungan dia tu sampai tak keluar suara. Itu baru sakit anak kita. Bagaimana kesakitan kematian? Apa kesandaran kita untuk nak cerita rasa kematian tu? Sebab kita semua tak ada pengalaman. Banyak di dalam kitab diceritakan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh para sahabat, para nabi dan rasul. Di dalam kitab bagaimana rasa sakitnya kematian. Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Ali, sakitnya kematian itu lebih ringan dengan 1000 tusukan mata pedang. 1000 mata pedang dicucuk ke dalam badan tubuh kita ni, itu lebih ringan kalau nak banding kematian di tempat tidur. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni contoh yang saya buat. Banyak lagi. Apa lagi contoh yang kita boleh bawa? Allah Ustaz, ni Sayyidina Ali kata, bukan Nabi kata. Nabi tak kata apa-apa Ustaz. Tak apa. Alasan hari ni kan kita punya otak terlampau hebat, berputar, memikir. Baik, tak lama lagi kita akan meraihkan, menyambut Hari Raya Korban. Kita semua ada pengalaman melihat, mengurus, menumbangkan seekor lembu untuk dikorbankan. Kita ikat kaki dia, kita smack down, lompat atas badan dia, rebahkan dia. Lalu datanglah Tok Imam yang semalam dah asap barang panjang, berkilat tajam, mai Allahu Akbar, Bismillah, berat, mancut dah. Bunyi lembu waktu tu macam mana? Dia gelak geli kot Ustaz. Bunyi dia macam mana? Bunyi dia, kaki dia macam mana? Kejam dia, sehingga kan kadang-kadang dan sememangnya selalulah sampai terberak lembu tu. Sakit ke geli tu kan? Sakit. Lembu ada dosa ke tak? Lembu yang kita sembelih tu ada dosa ke tak? Yang mati sakit tu.
Kucing yang pernah kita langgar tepi jalan tak sengaja. Ayam orang lalu tepi jalan kita pergi langgar tak sengaja. Dia mati lagu mana? Senang lah. Kiau mati. Senang. Macam mana dia, keadaan dia, nak mati dia tu. Ayam kucing ada dosa ke? Ibu-ibu balik rumah lagi, pergi dekat dapur, selongkap almari dapur. Garanti nanti jumpa seekor lipas. Garanti kan? Ambil risek ke apa-apa, spray dekat lipas tu, tengok teropong dia. Duduk situ, tengok lipas tu. Dia nak mati lagu mana? Kaki dia macam mana? Kepala dia macam mana? Nak bagi tahu kata saat-saat akhir dia nak mati. Lipas ada dosa ke tak? Kita insya-Allah tak banyak dosa kan? Mati pun senanglah. Ni nak bagi tahu malam ni, walaupun ada sedikit lawak yang saya masukkan sebagai unsur jenaka, supaya kita ni selepas balik sagi mesti lupa sebelum kasut, start motor sampai rumah, lupa kita akan mati. Memang kita akan lupa. Tak percaya tengoklah. Sagi kalau ada jamuan, hampa makan robot tu juga clear. Kalau balik rumah isteri tak nasi, clear pinggan. Pasal apa? Pasal terlupa bab mati. Ittaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghisaban dan mereka itu berpaling daripadanya. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Makin dekat, tapi kita saja buat-buat lupa. Kita saja buat-buat tak ingat, berpaling daripada mengingati kematian. Sedangkan Nabi suruh kita ingat mati hari-hari. Akthiru min zikri hazimil lazat, yakni al-maut. Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita ingat kita mati, kita tahu kita nak mati, kita cepat-cepat taubat, cepat-cepat istighfar dekat Allah. Kita tak tangguh lama-lama. Takut tak sempat taubat, malaikat maut mai. Kemudian apa lagi kebaikan bagi orang-orang yang selalu ingat mati? Dia akan bersemangat melakukan ibadah. Dia tahu dia nak mati, sebab tu dia boleh bangkit sembahyang tahajud. Dia boleh sembahyang sunat selepas solat fardu. Dia boleh baca Quran paling komat satu hari satu muka. Dia boleh selawat dekat Nabi satu hari paling kurang 1000. Sebab dia tahu dia nak mati, dia semangat melakukan ibadah. Kita tak ingat nak mati, sebab tu kita tak berapa nak rasa. Sebab kita semua kan ahli syurga. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Itu antara bayangan, cerita, kisah bagaimana muqaddimah kematian. Kita tak masuk pun lagi bab tajuk mati itu pasti. Kematian, kesakitan dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun rasa sakit ketika mana saat akhir. Baginda pada pagi waktu duha hari Isnin di atas pangkuan isteri yang tersayang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Sesungguhnya kematian itu kesakitan. Dan sesungguhnya kematian itu adalah penderitaan. Nabi SAW ketika mana waktu Nabi wafat itu, kesakitan yang Nabi rasa itu bukanlah disebabkan oleh dosa daripada Nabi, tetapi Allah angkat darjat Nabi kepada suatu tahap yang paling tinggi, darjat yang tertinggi dan mulia, Ar-Rafiq Al-A'la. Nabi juga merasai kesakitan kematian.
bagaimana saat kematian kita. Renung-renungkanlah. Bila ada masa, fikirkanlah bagaimana saat kematian aku nanti yang sudah pasti. Adakah dikelilingi oleh anak-anak? Bagaimana anak-anak aku? Hari ini anak-anak aku boleh tak menjadi orang yang membantu menguruskan jenazah aku ketika mana aku sudah menjadi mayat? Anak kita lah. Bukan anak saya, anak tuan-tuan. Tuan-tuan kan ada anak. Cuba jawab dalam hati. Anak aku lah ni duk buat apa? Ada dekat mana? Duk ada dengan aku dalam masjid, alhamdulillah. Duk ada kat rumah, alhamdulillah. Semayang kan tengok TV. Anak kita yang didik, kita yang besarkan. Apabila kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu telah pun meninggal dunia, berpisah roh dengan jasad, ketika itu bolehkah anak-anak itu datang ke telinga? Ayah, sebut ayah, sebut ibu, la ilaha illallah. Kalimah terakhir yang menjadi idaman setiap daripada kita. Kan anak kita duk main melawak, berlari-berlari, duk bawa pokok, duk sembang dengan kawan-kawan, duk balut rokok daun, panggil orang ni, rokok dah ayah aku dah. Kalau dah rokok bagus kan, pergi buat semua siap-siap. Kawan tak mati lagi pun, duk huha, dia suruh pergi rokok, siap dah. Betul anak-anak. Anak siapa? Anak kita lah. Anak yang akan kita ini jadikan ia sama ada ia membela kita atau mendakwa kita. Tuan-tuan, anak-anak kita yang mana kelak nanti apabila kita sudah menghuni di alam kubur, kita akan meletakkan pengharapan kepada doa anak-anak yang soleh. Bolehkah dia urus kita? Mandikan kita, kafankan kita, menjadi imam untuk disolatkan jenazah kita, mengusung jenazah ayah dan mak dia sampai ke kuburan, turun dalam liang, kemudian dialah orang yang terakhir yang berlalu meninggalkan kubur. Dan akhirnya setiap hari dalam solat, dalam hidup dia tidak pernah lupa mendoakan ayah dia, doa anak yang soleh. Tuan, bila mana kita sudah berada di dalam alam barzakh, ketika itu anak yang kita besar dan kita didik, yang hari ini kita sombong, kita megah dengan kejayaan anak kita, tapi apabila kita sudah kembali, dia tidak menjadi aset kepada kita, dia menjadi pendakwa pula kepada kita. Ni ayah aku tak pernah ajak aku pun. Aku baca Fatihah pun dia tak pernah cuba cek. Aku semayang betul kedah pun dia tak pernah tegur. Aku salah ambil wuduk pun dia tak pernah tegur. Aku buka aurat pun dia tak pernah tegur. Semua dia tak pernah tegur. Yang dia tanya tentang hal kehidupan, itu bukan mendidik, itu menternak anak. Kemudian di akhirat kelak, dia sendiri yang akan mendakwa kita dan ambil pahala kita sebagai ganti rugi. Itu baru cerita anak, tak cerita bini. Kalau seorang bini, satu bini, dua bini, itu semua akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Bila tuan-tuan? Saatnya, saat apabila mula mati. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam. Panjang lagi. Saya tak masuk bab husnul khotimah, su'ul khotimah. Bagaimana roh itu ditarik keluar, bagaimana roh itu berpisah dengan jasad, bagaimana keadaan kita ketika itu, bagaimana situasi dia. Kita nampak ke? Kita dengar ke? Keadaan kita, kemana roh itu dibawa, selepas mana roh ditarik oleh malakul maut, kemana arah tujuannya. Bagaimana keadaan ketika mana kita dimandikan, kita dikafankan, kita dikebumikan. Apabila masuk di dalam lubang kubur, bagaimana suasana, apa yang akan kita hadapi, soalan yang bagaimana
menjadi taman syurga ataupun menjadi lubang neraka. Bagaimana suasananya dan akhirnya apa akan berlaku kehidupan kita di dalam alam barzakh. Panjang. InsyaAllah cukup sekadar tu tuan-tuan. Pasal tu tengok balik kaki banyak kali dah. Kan? Siapa suruh balik kaki? Ada masjid yang memang cun-cun 2 jam. Tak, mereka tak ubah kaki. Tu memang saya terus ya. Memang dia bawa ustaz, malam ni memang kami dah sedia 2 jam. Kalau ustaz nak buat Diwali 3 jam pun no problem. Kami tak ada hal. Sebab ni baru dunia ustaz. Di mahsyar 50,000 tahun ustaz. Pandai. Banyak di masjid-masjid yang macam tu. InsyaAllah moga-moga apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi sedikit sebanyak permulaan untuk kita ini berubah, mempersiapkan diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang soleh, mengumpul sebanyak mungkin bekalan, dan mungkin di antara amal yang kita buat itu ada yang Allah pandang, ada yang Allah suka, lalu Allah rahmati kita. Dengan pandangan itulah, dengan rahmat itulah Allah masukkan kita ke dalam syurga. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya penyampaian pada malam ini ada kekurangan dan kesilapan yang membuatkan tuan-tuan ada yang terguris rasa. Saya mohon ampun dan maaf. Ya, niat saya pada malam ni bukanlah datang untuk menghina sesiapa, untuk mencaci sesiapa, tetapi inilah kebenaran yang patut kita telan walaupun pahit.